اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 13. Muka surat 13, baris yang ketiga daripada atas. Baris yang ketiga daripada atas. Muka surat 13, baris yang ketiga daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan wajib bagi segala Rasul alaihimus salatu wassalamu, wajib bagi segala Rasul empat perkara, empat sifat. Empat perkara, empat sifat. Dan wajib bagi segala Rasul alaihimus salatu wassalam, wajib bagi segala Rasul ni empat perkara, empat sifat. Wajib pada akal. Wajib bagi segala Rasul ni wajib pada akal. Bagi segala Rasul empat perkara, empat sifat: sidik, amanah, tabligh dan batanah. Ini nak masuk pula kepada yang terkandung di bawah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak masuk di hak di bawah syahadah yang kedua. Selesalah bicara hak berkaitan dengan 41 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang pertama. Selesai 41 sifat ni atas jalanan yang masyhur lah. Atas jalanan yang masyhur, atas jalanan yang muktamad dalam kitab Faridatul Faraid, yang terkandung di bawah syahadah yang pertama adalah 27 sifat. Hak disebut 41 sifat tu, itu atas jalanan yang masyhur. Atas jalanan yang masyhur sifat 20. Atas jalanan masyhur sifat 20. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, satu sifat yang harus bagi Allah. Jadi 41 lah. Adapun atas jalanan yang muktamad, sifat Allah yang wajib atas mukallaf mengetahui dan berpegang secara tafsilnya 13 sifat jua. 13 sifat jua. 13 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, 13 sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Jadi 27. Campur dengan yang terkandung di bawah syahadah yang kedua 9 sifat, 27 campur 9. Yang terkandung di bawah syahadah dua kalimah syahadah adalah
36 sifat, 36 aqaidul iman. Tapi kita sebut 36 aqaidul iman, tak biasa dengar lah kitanya. Kita yang biasa dengar adalah 50 aqaidul iman. Tak kita biasanya 50. 36 yang terkandung di bawah 2 kalimah syahadah. Jadi kena perjelaskan pula. Kenapa 36? Yang duk dengar semua 50. Jadi dia kena memperjelaskan pula jadinya. Sebab apa? Sebab kita masyhurnya adalah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. 13 tu atas jalanan Imam Asy'ari. Ia dinyata dah di awal kitab Faridatul Faraid. Jadi selesai 41 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang pertama. Ni nak masuk pula 9 sifat yang terkandung di bawah syahadah yang kedua. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kita panjang sampai ke minggu lepas baca satu kitabnya adalah hak berkaitan dengan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ni dalam kitab Faridatul Faraid ni. Di penghujung bicara berkaitan dengan sifat Allah, nak masuk pada sifat Rasul ni, diakhiri dengan pembicaraan perbuatan hamba yang ikhtiariyah. Ahli sunnah wal jamaahnya macam mana, Qadariyahnya macam mana, Jabariyahnya macam mana. Kena tahu beza molek. Kena tahu beza molek. Boleh menghuraikan dengan hujah-hujah Al-Quran dan hadis atas jalanan akidah Ahlussunnah Jamaah untuk menolak akidah Qadariyah, Jabariyah yang bercanggah dengan akidah Al-Quranul Karim, untuk menghuraikan dengan hujah. Itu fardu kifayah. Boleh membezakan, itu fardu ain. Kita duduk level mana? Satunya Ahlussunnah wal Jamaah, satunya Qadariyah, satunya Jabariyah. Kita duduk level tahap boleh membezakan saja. Tidak boleh nak menjelaskan, nak menghuraikan, nak hujah dengan dalil Al-Quran hadis. Hak akidah Ahlussunnah Jamaah nak tolak Qadariyah Jabariyah ni. Kalau hanya boleh membezakan saja, qada fardu ain. Lepaslah qada fardu ain. Tapi tidak boleh menghuraikan, menjelaskan. Mana masalah jahil fardu kifayah. Jahil fardu kifayah tak dosa. Jahil fardu kifayah. Tapi tidak boleh menolong. Tak boleh nak menolong lah. Menolong orang lain untuk memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita tak boleh menjelaskan, hanya setakat seorang gitu. Faham seorang, pegang seorang. Itu fardu ain seorang. Hak fardu kifayah ni kita boleh menolong orang lain. Tak apalah. Lepas seorang kita tak apalah. Anak cucu kita siapa nak tolong aja. Orang lain ni tak usah duk nampak orang lain jauh. Orang lain anak cucu dah dekatnya. Itu bekalan kita. Itu bekalan kita. Tahu saham. Itu saham kita. Pahala kita sekarang. Pahala kita berpanjangan walaupun kita mati dah. Itu pahala kita. Kitalah yang menjelaskan, yang menghuraikan kepada mereka akidah Ahlussunnah Jamaah macam mana. Terpesongnya, sesaknya Qadariyah kerana apa? Terpesong sesaknya Jabariyah kerana apa? Kita kena memperjelaskan. Biar anak cucu kita ni boleh pelihara akidah daripada akidah yang terpesong. Sebab sekarang ni orang bawa ceramah agama pun kadang-kadang waktu malah nak cerita tu, tapi memanglah mana orang sampai sekarang masih lagi ni hantar pada saya tu pengajaran Allah. Jadi terkesan jugalah bila tengok Allah, orang terkenal mengajar puluh-puluh tahun
Puluh tahun mengajar, terkenan. Tapi bila bicara ikhtiar usaha, bak qada ni jauh sangat lari terang-terang. Yang komen rakaman tu tak panjang lah, dalam 10 minit gitu je. Bukan macam hok sejam setengah ni, mana boleh dengar lah sebab dia pendek. Tapi lengkap lah di dalam tu apa yang nak disampaikan. 10 minit tu lengkap lah. Tapi memang jelas sangat terpesong, komennya ribuan. 1000-2000 lah komen. Saya pun bukalah komen tu. Bukan buka semua, banyak nak buka semua. Tak sempat masa kita nak tengok. Tapi buka komen tu, orang yang komen rakaman pengajian ni orang yang minat lah. Kan? Kau tak minat komen juga. Orang minat lah tu. Orang yang minat pengajaran ni orang yang nak ke agama lah. Tapi komen tu bagus huraian, jelas penerangan. Terima kasih kerana bagus, alhamdulillah. Komen gitu belaka. Tapi tak ada lah buka habis. Hak kata 1000-2000 komen tu. Tapi tak jumpa dalam tu. Hak tegar tak ada. Semuanya alhamdulillah belaka. Terima kasih belaka. Ada. Tapi waktu selain daripada itu sedikit pada perkara jahat. Kalau perkara jahat, kehendak Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah, maka sampai masa berlakulah perkara jahat, yang datang dari kehendak ketentuan ketetapan Allah, itu Jabariyah dia kata. Jabariyah dia bubur. Perkara jahat, qadar, kehendak, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah ni, ijma' ahli sunnah wal jamaah. Dikatakan Jabariyah. Jabariyah ni kita bicara kita bicara mengelepah ni ikhtiar usaha, salah di situ Jabariyah ni. Tapi memang antara perangai Jabariyahnya suka menyandarkan perkara jahat kepada qadar Allah. Tak semayang, qadar Allah. Tak puasa, qadar Allah. Anak dah ke dia berapa, qadar Allah. Remaja sekarang ni perangai macam-macam, qadar Allah. Ni ciri Jabariyah. Tapi yang kita bicara Jabariyah adalah pegangan berkaitan dengan ikhtiar dan usaha. Bukan menafikan ini bukan berkait dengan perkara jahat, qadar Allah ataupun bukan qadar Allah. Cuma kita ahli sunnah perkara jahat qadar Allah. Jabariyah pun berpegang perkara jahat qadar Allah. Tapi perangai Jabariyah ni suka menyandarkan perkara jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Jabariyah yang kita bicara adalah berkaitan ikhtiar dan usaha, bukan berkaitan dengan perkara jahat. Tiba-tiba berpegang perkara jahat ni qadar Allah, Jabariyah dikatakan. Bicara qadar Allah ni, Allah mengetahui, Allah mengetahui, Allah mengetahui. Lepas tu hanya bicara apa? Catatan. Kita boleh beza tak antara catatan dengan ketetapan? Kita boleh beza tak antara catatan dengan ketetapan? Yang kita bicara adalah iradah, kehendak, ketentuan, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bicara catatan ni Lauh Mahfuz. Catatan ni suruh malaikah. Catatan ni dibudak umur 4 bulan dalam kandungan ibu. Selepas ditiupkan roh, maka dicatat 4 perkara. Wa yu'maru bikatbi 4 kalimat. Dan diperintah akan malaikat dengan mencatat, dengan menulis 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun tu. 4 perkara ni.
Hak ni dipanggil catatan. Catatan ni lah di Lauh Mahfuz, disuruh malaikah, di budak umur 4 bulan dan kandungan ibu. Yang kita bicara adalah ketetapan azali. Tapi langsung tak sentuh bab ketetapan. Hanya semata-mata bicara catatan. Catatan itu adalah qadar yang baharu. Itu baharu. Sebab qalam mencatat di Lauh Mahfuz baharu. Malaikah mencatat di surah malaikah baru. Malaikah catat di budak umur 4 bulan pun baru. Yang kita bicara adalah ketetapan ketentuan azali. Oh ni pun tak boleh nak beza. Ni puluh-puluh tahun berceramah. Lepas tu hamba memilih, Allah mentakdirkan. Hamba memilih, Allah mentakdirkan. Jadi takdir Allah turut hamba yang memilih. Jadi takdir Allah ni baru. Hamba memilih. Hamba memilih, Allah mentakdirkan. Hamba memilih baik, Allah mentakdirkan. Hamba memilih jahat, Allah yang mentakdirkan. Tapi hamba bukan Allah Ta'ala. Itu lah. Orang jumpa macam-macam sekarang ni. Sebab dia banyak sekarang ni orang potong 5 minit, 10 minit. Pengajaran-pengajaran yang seumpama ni. Mana yang komen 1000 lebih yang komen tu, orang yang buka tu ramai sangat lah, puluh ribu yang buka. Tapi yang komen tu tak ramai. Yang buka tu ribuan lah, yang bukanya puluh ribu. Tapi yang komen 1000-2000 gitu je. Tapi komen tu terima kasih belaka. Terima kasih belaka. Mana yang ceramah tu ngajar puluh-puluh tahun tu salah pegangan, yang tu kan dengar ni tak boleh nak beza langsung. Sebab orang dengar ni dia bukan hanya belajar satu guru. Ada ni kalau kita kata dah, dia nak kata macam mana mesti dia kata betul sebab orang tu orang lama, dikenali sangat. Iyalah. Tapi orang yang mengikut pengajaran ni dia bukan hanya ikut satu orang. Dia belajar dengan ramai guru. Dia akan dengar banyak rakaman-rakaman daripada guru-guru yang lain. Bukan hanya semata-mata dia menuruti satu guru. Tapi siapa ke sudah tak boleh nak beza. Itu salah terang-terang. Salah sangat-sangat. Sehingga kan kalau perkara jahat tu kehendak ketentuan ketetapan Allah, bisa dikata Jabariyah pula dah. Pada itulah ijma' ahli-sunnah wal jamaah. Perkara jahat adalah kehendak ketentuan ketetapan Allah. Warna kita, kalau anak-anak kita. Kalau bukan kita yang menjelaskan, kalau bukan kita yang menghuraikan. Tadi kata menjelaskan, menghuraikan fardu kifayah. Yalah patut kifayah lah. Tapi manfaat dia umum. Fardu ain ni untuk seorang. Fardu ain untuk bawa diri. Fardu ain untuk bawa untuk seorang. Kita nak seorang je. Seorang cukup dah. Pahala kita banyak dah. Mati pun tak apa dah. Tak payah dah. Saham-saham. Anak cucu dah ayah dah. Padahal kita seorang je. Pandai dema lah ke mana pun. Tak apa lah kita pahala banyak. Dan itu saham kita, bekalan kita. Memanglah anak cucu kita orang Terengganu ni semayang tak tinggal. Orang Terengganu ni umum dia gitulah. Hak ada jarang-jarang tu adalah hak tak semayang tu. Tapi umum kita ni orang anak cucu semayang bang belaka. Semayang bang tu nak diterima oleh Allah, akidah kena betul. Sekarang ni akidah kurang dititik beratkan. Dan kalau ada pengajaran apa jadi payah. Salah bab qada dan qada ni lah. Bab ikhtiar usaha ni hak banyak terpesong. Waktu kita duduk mengaji semua orang tua-tua kita ni, biar faham, bukan kata faham memang faham. Biar siapa boleh menghuraikan, boleh menjelaskan. Ini perbuatan berikhtiariyah. Akidah Ahlussunnah Jamaah ni begini, hujah dia begini, ayat Quran dia begini. Qadariyah ni salah dia kan bercanggah dengan ayat Quran. Jabariyah ni salah kan bercanggah dengan ayat Al-Quran.
Mata ahli sunnahnya macam mana zahir, macam mana batin. Kita letak molek. Saya pun bicara ulang-ulang, bukan tak ulang sangat-sangat. Kalau bab ulang ni orang kata sama-sama. Ada orang suka, ada orang tak suka, gitulah. Orang suka, disuka, orang tak suka, tidak suka, gitu je. Tak ada apa-apa tu. Cuma saya ulang, kenapa? Kerana dengar macam-macam. Secara umum pula kita ni ramai orang-orang hak tua-tua, orang-orang hak baru-baru belajar, ada yang tua-tua, hak muda-muda tu lain lah. Hak belajar lama dah lain. Jadi kita kira untuk umum. Lepas tu ulang. Kalau cerita sekali lalu tak jadi kita sekarang ni. Tak jadi. Sekarang ni ada yang terlajak pada Qadariyah, ada yang tunduk pada Jabariyah. Hak Qadariyah tu mensyirikkan Allah pada perbuatan. Lebih sesat dari Qadariyah pun banyak sekarang ni. Hak tunduk kepada Jabariyah pun banyak sekarang ni salah pengajian. Hak mudah-mudah mensyirikkan orang, mengkafirkan orang, hanya lupa akan af'alullah, hanya kerana ingat akan perbuatan makhluk, hanya kerana rasa akan perbuatan makhluk. Cakap tak ada Tuhan ni, tak ada Tuhan bercakap. Maka orang ni orang tak ada makrifatullah, tak ada Tuhan. Makan kenyang, minum air lah dahaga. Matahari panas molek boleh jemur, tak ada Tuhan, tak ada makrifah pula dituduh gitu. Itu hanya cakap asbab. Cakap asbab isnad majazi. Isnad majazi itu niat di isnad majazi okeylah. Takut di hati itu makhluk semata-mata. Di hati memang makhluk, i'tikad kepada Allah Taala. Kadang-kadang yang ikut rakaman pun ada lagi yang pening. Ada ni. Hak ni anak ni, dia cerdik anak kita hak ni. Dia cerdik ni, lulusan dia tinggi sebab dia cerdik dalam sekolah rendah dia cerdik. So apa? Salah apa kalau kata cerdik? Hak Tuhan belaka, tu pegangan. Mana kalau kata cerdik tu tak ada Tuhan lah, otak budak je. Bukan Allah yang jadi dia pandai. Kerana dia cerdik. Mana orang cakap kerana dia cerdik tu asbab. Tapi orang cakap kata anak cerdik tu ada tak dia kata alhamdulillah qada tu anak dia luluh tinggi. Tak cerita qada-qadanya. Cerdik tu lah. Ada apa-apa tu. Tu dia lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa diingatan, tapi dia pegangan tetap qada. Jangan kita mudah-mudah pula nak tuduh orang, nak syak wasangka pada orang cakap asbab. Macam nak sombong. Sombong cerita lain. Sombong cerita lain. Tak ada ni. Dah hak sombong pun hati dia, mana kita boleh tahu mah. Sombong makcik ni. Anak dia seorang je cerdik. Tak boleh kata gitu. Tapi ada jenis cakap besar tu. Cakap besar pula dia. Mentah-mentah lah anak dia cerdik. Sekolah nombor 1 sokmo. Tapi mana pun anak dia cerdik. Anak dia cerdik. Ada tak perbuatan Allah situ? Tak ada. Cerdik semata-mata. Itu asbab. Bukan pegangan gitu. Takut di hati pun gitu juga. Hati memang ingatan dia begitu. Dia pegangan orang. Kita jangan tak tahu mah. Ini mudah nak tahu mah pegangan. Kerana cakap asbab. Cakap kerana tak sandar ke Tuhan. Macam duduk cakap sama-sama ibu bapa tu lah. Masuk you boleh makan gaji besar. Kan gitu. Kedak dah sekarang ni. Sekarang ni masuk EU pun jadi terkia-kia budak-budak. Tapi bolehlah cakap gitu. Orang cakap anak dia masuk EU belaka, universiti belaka, nanti boleh makan gaji besar. Maknanya cerah masa depan. Lepas tu tak ada Tuhan orang panggil gitu. Tu tak ada Tuhan sebut universiti. Itu asbab. Dia lupa ke Tuhan. Kita tahu mana hal dia. Ini satu penyakit. Hak belajar pun ada ikut rakaman pun ada juga. Hak bersikap seumpama tu. Jangan duk tomoh orang. Macam tak ada Tuhan. Kenapa kita kata tak ada Tuhan? Tu cakap universiti je. Tu cakap asbab. Ulang-ulang sok mudah tu.
Orang ambil insurans. Kalau ambil insurans ni, kalau masuk hospital, maknanya lega lah, tak kena bayar. Kalau masuk hospital, lega, tak kena bayar. Sebab apa? Insurans bayar. Takafu bayar. Mana kalau ada kematian pun, takafu bayar. Mana keluarga jadi ada belanja. Harap ke takafu. Hati kemungkinan lah hati dia, apa kita dia nak kata. Tapi kalau hati dia memang sangat berharap kepada takaful, bukan maknanya tak ada pegangan. Pegangan dia tak Tuhan belaka. Rezeki dari Allah Ta'ala belaka. Ada takafu ke, duit banyak dalam bank ke, sama je. Tapi hati dia semata-mata duit dalam bank. Kita tahu apa hati orang. Kalau betul lah hati dia betul-betul bergantung pada duit banyak dalam bank, itu pun bukan tak ada pegangan. Hati yang lalai, hati yang lupa daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan menafikan makrifah, jangan menafikan tauhid iman. Ini ada golongan yang mudah-mudah menuduh syirik lah, apalah. Lepas tu belajar. Kita nak syok orang lain pula. Dia cakap je tu majazi niat dia, hati dia ke makhluk semata-mata. Kalau hati dia makhluk semata-mata pun bukan menafikan i'tikad dia semua tu qada. Kita daripada pagi sampai sekarang ni. Daripada pagi sampai sekarang ni. Celek mata. Gi bila air. Buat semua ikhtiar usaha tu. Ingat tak di hati itu af'alullah. Daripada pagi tadi sampai sekarang ni. Lepas tu bawa kereta bergerak. Ingat tak af'alullah yang menggerakkan kereta, perbuatan Allah. Ke kanan ke kiri itu. Ingat tak di hati itu perbuatan Allah, bukan steering buat. Gerak tekan minyak, berhenti tekan brek. Ingat tak di hati, bergerak tu perbuatan Allah, terhenti tu perbuatan Allah, bukan minyak, bukan brek yang buat. Ingat tak di hati. Kan ada senyap gitu. Ingat tak? Kan ni. Hak tu hak derepa, hak duduk sebelah pula, tak duduk sebelah. Hak duduk senyap sebelah tu. Dia ingat tak tu? Dia bergerak tu Allah buat, bukan kereta bawa dia. Hak duduk sebelah tu hak pula steering, hak tekan minyak, tekan brek. Hak duduk senyap sebelah ni. Dia bergerak juga kan? Dia bergerak juga tu. Siapa buat dia bergerak? Allah Ta'ala, bukan kereta yang buat dia bergerak. Harus sebenarnya ingat ada ni, gerak ni Allah ni yang gerakkan. Gerak ni Allah yang gerakkan. Ingat tak? Ni, sampai sekarang ni. Mana? Nampak terang, lapu kerana biji mata. Dengar jelas kerana speaker, kerana telinga molek. Ingat tak Tuhan yang buat? Tu apa hati orang awam. Begitulah. Cuma mulut tu bismillahirrahmanirrahim. Nak buat tu bismillahirrahmanirrahim. Hak sebut mulut, zikir bismillahirrahmanirrahim. Tapi hati, tapi alhamdulillah dah mulut tu boleh pahala dah, lidah tu boleh pahala dah. Tapi hati lalai, lupa akan af'alullah, perbuatan Allah. Tapi pegangan tak konsep dah. Semua tu qada-qada belaka. Mana? Jangan pula nanti bawa kereta Allah ke kanan. Allah. Tu lama sesat jalan lah. Tak suruh buat lah waktunya. Bawa kereta bismillah molek, baca doa molek. Gitu je lah. Makna apa? Hati lalai, lupa akan perbuatan Allah. Bercakap sandar kepada asbab semata-mata. Gitu orang awam, tak ada salah tu. Tapi kita fahamlah kedudukan hati kita ni. Banyak lalai, banyak lupa kepada Allah Ta'ala. Banyak lalai, banyak lupa akan hukum hakam Allah kita ni. Duk peringat sok mudah kita orang belajar ni. Kemah pegangan. Lepas tu hak cakap asbab apa semua jangan kita mudah-mudah. Orang sekarang ni gitu, orang sekarang gitulah, belajar sekolah tinggi, boleh gaji, itu ini, cakap asbab belaka. Bulan-bulan anak atau duit bulan-bulan. Semuanya anak belaka makhluk. Lambat atau duit, susah hati dah. Sebab apa? Nak pakai, nak guna. Mana? Semuanya bergantung kepada asbab, bergantung pada makhluk.
Kan? Hak ni tak boleh nak buat-buat ni. Hak ni bicara basirah mata hati masing-masing. Cuma jangan mudah-mudah, jangan kita nak syok sangka akan pegangan orang. Tu dia cakap sebab niat di hati dia sebab ke tidak. Hati dia ingat tak kepada perbuatan Allah. Apa cara hati orang? Sekalipun hati tak ingat akan perbuatan Allah, pegangan tetap perbuatan Allah. Pegangan tetap perbuatan Allah. Diingatan hati tak ada. Kita cerita ni cerita hak beriman dengan Allah, beriman dengan qadar dan qada Allah. Kita beriman tak dengan roket hati? Roket hati ada kanan kiri. Ingat tak? Bangun pagi ni roket hati dia nak catat ni. Ada? Ingat? Ingat roket hati? Saat ni tanya ingat tak kepada perbuatan Allah? Ingat tak roket hati? Tak ingat juga. Tapi berpegang ke tak? Berpegang. Betul lah. Itu panggil iman. Berpegang. Jangan kita mudah orang bercakap sebab semua tu hanya cakap sebab. Kita tak boleh nak tuduh tomoh pegangan orang. Ada ni. Tapi memang ada golongan yang terlajak pada qadariyah, lebih sesat pada qadariyah, dan ada yang tunduk pada jabariyah. Dan ada golongan yang mudah-mudah mensyirik, menafikan makrifah. Orang yang mentauhid dan orang yang ada makrifah. Orang yang sah iman. Ini kena cakap mak belaka sekarang. Ada dua golongan belaka ni. Dia panggil ekstrim sebelah-sebelah. Qadariyah sebelah, Jabariyah sebelah. Dia Qadariyah Jabariyah dia sudah kanan kiri lah, utara selatan, tak jumpa dua ni. Mana apa ni hak panggil haluan kanan, haluan kiri, wallahu a'lam lah. Tapi dua-dua tu dia apa sesat sebelah. Dia tak boleh solat Jumaat, duduk tengah. Duduk tengah ni nak kena jaga. Tak jelas molek dia boleh tu. Boleh terlajak pada Qadariyah dan boleh tunduk kepada Jabariyah. Kalau kita hak kelas ulang-ulang pun tak padan juga, ulang hak dalam FB pula. Ada orang dia ulang dalam FB, ulang, barulah lega dia kata. Barulah lega. Tapi nak leh ke lepas tu dia kata Allah lah, menangislah. Menangis kerana nak faham. Tapi payah nak faham. Ulang Tuhan buka. Mudah sangat. Mudah je. Zahirnya macam mana, batinnya macam mana. Hak majazinya macam mana, hak hakikinya macam mana. Mudah je. Kemudian kita bicara bab akidah. Bukan bab pandang di hati syuhud. Bukan bab rasa di hati zauq. Pandang, rasa itu bicara bab maqam awliya. Kita bicara bab pegangan i'tiqadiyun. Bukan syuhudiyun, bukan. Syuhud ni bab awliya, bab maqam. Tak pandang akan Allah, tak rasa akan Allah, syirik. Tu karut-marut belaka tu. Kisah salah kita yang berkaitan dengan berkaitan dengan sifat Allah, dan dia berkait dengan qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab qadar dan qada rukun iman ke-6 tu dia sudah masuk kepada rukun iman yang pertama lah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam kitab Faridah kita ni hujung kitab bicara bab hari kiamat. Rukun iman yang kelima. Itulah bicara terakhir. Sebab kitab ni lengkap ni. Habis bicara Rasul, dia akan bicara malaikat, dia akan bicara kitab, dia akan bicara Rasul, bilangan Rasul, dia akan bicara berkaitan dengan hari kiamat, dengan barzahnya, dengan bangkit kembalinya, dengan ini hisabnya, dengan mizannya, sampai bicara syurga dan neraka, habis kitab. Jadi rukun iman yang ke-6-nya qadar dan qada dia sudah masuk di pembicaraan rukun iman yang pertama. Sebab itulah ada riwayat hadis Nabi jawab rukun imannya 5. Ditanya akan Nabi apa qadar iman, Nabi jawab 5 sahaja. Antuk minabillah, bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan engkau beriman dengan malaikat, wa kutubihi, dan engkau beriman dengan kitab, wa rusuli, dan engkau beriman dengan rasul, wal yaumil akhir, dan engkau beriman dengan hari kesudahan. Habis tu je. 5 je.
Tak ada. Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, tak ada. Hak rukun iman kena tak ada. Dia hanya 5 sahaja. Ada riwayat hadis seumpama tu. Tapi jangan pula orang tanya rukun iman ada berapa? Jawab 5. Jawab 5 kata budak ni tukar dengan rukun Islam ni. Orang tanya rukun iman ada berapa? 5. Oh. Apa ni? Oh, tanya rukun iman ada berapa, dia jawab 5. Mana apa kita akan kata budak ni tukar dengan rukun Islam. 5 tu rukun Islam. Orang tanya ni rukun iman ada berapa? 5. Mana? Balah dah. 5 rukun Islam pun 5, rukun iman pun 5. Barulah kejut dia. Oh, dia tak tahu. Dan rukun Islam 5, rukun iman 6. Tak kita duk maklum sama. Sebab memang ada riwayat hak dijawab, Nabi jawab rukun iman ni 5 je. Dah. Qada dan qada itu masuk di rukun yang pertama. Sebab qada dan qada kita bicara panjang dan kita faridah ni dalam sifat iradah. Sifat iradah itulah masuk di bawah beriman dengan Allah. Dia gitu. Tapi jangan jawablah rukun iman 5 perkara pelik dia orang lah pula. Bila nak ceritanya hak rukun yang ke-6 ni sebenarnya sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tapi boleh juga nak teh orang tu. Apa tu iman nikah, orang nak kahwin duk mikir hal lain, ditanya bab rukun Islam, rukun iman. Orang nak nikah, di tengah ni takutan ni takut duk mikir. Nanti kita tanya rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa. Kita jawab dah. Rukun iman ada berapa? 5. Kamu ni 5. So mengaji tak ambil. Biar tu iman nikah tu kejut. Hak endang je juga. Hak 5 pun boleh juga kata 5. Tapi tak payahlah. Daripada orang nak nikah, kita tanya rukun Islam, rukun iman. Takkanlah budak reti rukun Islam, rukun iman. Tu tak pandai jawab. Dan mari ketakutan sudut cerita lahnya. Dan mari takut tu go jawab pun tak betul lah. Jadi hak susah hak berkaitan dengan sifat Allah, berkaitan beriman dengan Allah dan berkaitan dengan qada dan qada ni nak masuk pula kepada syahadah yang kedua, hak berkaitan dengan sifat Rasul dan wajib bagi segala Rasul alaihi musallatu wassalamu. 4 perkara ni, 4 sifat. Alaihi musallatu wassalam tu doa lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri rahmat dan kesejahteraan atas mereka itu, atas segala Rasul. Itu doa alaihi musallatu wassalam. Jadi wajib bagi segala Rasul ni wajib pada akal. Wajib pada akal dengan bahawa tidak tergambar pada akal, tidak logik pada akal ketiadaan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik, amanah, tabligh, fatanah ni wajib pada akal, mesti sungguh di Rasul, di segala Rasul. Ini wajib pada akal. Kemudian kita berpegang di akidah. Rasul bersifat dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatanah. Ini wajib syarak atas kita. Pada ni sekarang ni wajib pada akal. 4 sifat ni, sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu wajib pada akal. Wajib syarak kita pun berpegang di akidah kita. Rasul bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu bahagian kita. Adapun Rasul sendiri sidik, Rasul sendiri amanah, Rasul sendiri tabligh, menyampaikan. Tu hak kewajipan atas Rasul pula. Pada ni kita berpegang Rasul benar, itu kewajipan atas kita. Kalau tidak berpegang Rasul benar, bukan berpegang Rasul ni dusta, kafir tu. Liazabillah. Kita berpegang Rasul benar. Kerana Rasul tu bercakap benar, Rasul tu amanah, Rasul tu menyampaikan, itu kewajipan syarak atas Rasul sendiri. Ada ni. Sebab bukan kita saja diperintah oleh Allah, Rasul pun diperintah oleh Allah juga. Kita ni diperintah oleh Allah melalui Nabi sebagai Rasul.
Nabi sebagai Rasul ni menjadi utusan kepada umat. Dan Nabi sebagai Rasul ni menjadi utusan bagi diri Nabi sendiri. Bal ila nafsih, bukan Nabi jadi Rasul kepada diri dia sendiri. Mana Rasul tu berkewajipan cakap benar. Rasul berkewajipan amanah. Rasul berkewajipan tabligh, menyampaikan. Sebab itu perintah Allah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Wahai Rasul, sampai oleh kamu akan wahyu yang diturun pada engkau. Allah Ta'ala perintah. Maka Rasul wajib pada syarak atas diri Rasul menyampaikan. Kita berpegang Rasul benar tu hak kewajipan kita. Rasul bercakap benar, itu kewajipan syarak atas Rasul. Kita bercakap benar, kewajipan syarak atas kita. Kita bercakap dusta, maka berdosalah kitanya. Cuma bezanya, Rasul benar wajib pada akal. Kita ni benar harus pada akal. Tak apalah kita main sikit. Rasul benar wajib pada akal. Akal tak terima Rasul dusta. Kita benar, kita cakap benar, wajib pada akal, harus pada akal. Orang boleh, kalau dia cakap benar, akal boleh terima. Dia cakap bohong juga, akal boleh terima. Ni akal boleh terima, panggil harus pada akal. Dia cakap benar, wajib syarak. Dia cakap dusta, haram syarak. Tapi dari segi akal, dia cakap benar, akal boleh terima, dia orang baik. Dia cakap bohong juga, akal boleh terima. Tak dikata orang baik. Orang baik pun ada ketika boleh bohong. Di masjid yang burung lah. Kemarin tu. Tapi bicara lama dah. Dusta. Bohong. Haram ijma' ulama' bohong ni. Tetapi ada ketika ada istisna dia, ada pengecualian dia. Syarak membenarkan bohong. Nabi membenarkan bohong. Di antaranya berbohong suami akan isterinya. Ada berbohong yang dibenarkan pada syarak. Ada ni. Ini bukan bohong pi Ramli ni. Dia kata bohong sunat pi Ramli. Bohong ada wajib, bohong ada sunat. Tu kena belajarlah pula. Ke mana? Suami dengan isteri, isteri dengan suami gitu juga. Dia ada bohong. Cakap betul benar ni berkelahi lah jawapan dia. Dah ni. Cakap betul benar berkelahi. Sayang ke dok? Jawab sayang lah. Dok sayang mana dok? Jawablah sayang. Jangan jawab, dulu sayang, sekarang ni dok sayang mana dok? Dok kelahi. Jawab sayang lah. Betul ke sayang? Dok berapa dah? Dok bohong apa panggil? Bohong lah tu. Dok sungguh ni dia tak, kita tak boleh nak straight gitu, tak boleh. Sebab ialah benda hati ni dia boleh tukar-tukar. Dan yang bertanya tu pula bukan nak jawapan sebenar, dia nak jawapan yang sedap dengar. Yang bertanya dia bukan nak jawapan sebenar, nak jawapan yang menyedapkan hati dia. Jawablah menyedapkan hati dia. Tapi jawapan tu betul ke tak dengan wakil sebenar? Tak. Dia panggil apa tu? Dusta. Syarat membenarkan. Ada. Memang itu adalah hadis sahih. Hak berkaitan dengan bercakap oleh suami akan isteri dia. Dan bercakap isteri akan dengan suami dia. Dengan percakapan yang bohong. Memang syarat membenarkan. Ada ni. Kau duk kecoh bab poligami sekarang kan? Ada orang perempuan. Orang lain poligami, satu Malaysia sibuk. Apa benda kerja lah orang kita ni. Mana apa orang kita ni? Banyak masa lapang. Sempat nak bicara hal orang. Kan ni? Sudah bercara lah. Dia adalah pula dia grup belah ni. Allah kata. Hak duduk marah sangat.
poligami tu sampai masa dia ke ambil suami orang. Nak kata kan? Orang perempuan yang berkahwin dengan suami orang tu, sebelum tu disetujui tak? Kalau seorang suami yang berkahwin dengan perempuan lain, oh dia marah ha? Tapi kalau berkahwin dengan dia, dia terima pula. Ada gitulah. Dia kalau orang berkahwin dua dia marah. Tapi kalau yang kedua tu dia terima. Ke kan ni? Marah dia perempuan kan? Tak iyalah sekarang ni yang kedua, yang isteri kedua tu perempuan juga. Jadi perempuan isteri kedua tu dia setuju tak dia lelaki tu berkahwin tu? Dia setuju. Sebelum tu dia marah ke tak kalau ada lelaki nak berkahwin dengan perempuan lain? Oh dia kuat kali marah ha? Dia gitu je lah kehidupan dunia sementara. Dunia penuh dengan ujian. Gitu je lah. Ujian belaka tu. Ujian kehidupan. Ada orang ni siapa kesudah. Dia marah semata. Dia marah semata. Lepas tu sedap ke hidup marah begitu. Ada orang ni payah-payah dia minta pasah. Tapi minta cerai tu dia ada syarat membenarkan, ada syarat yang tidak membenarkan. Dosa. Tapi ada syarat yang membenarkan atas dia lah. Dituntut fasah. Dia ada alasan di sini. Ada syarat membenarkan. Tapi kalau tidak ada alasan, hukumnya haram. Minta cerai tu. Tapi ada syarat yang membenarkan. Itu pergi mahkamah lah. Mahkamah okey lah macam mana tu. Atas qadi lah pulaknya. Ada ni. Tapi nak ceritanya, tak ada tuntut cerai. Maknanya dengan suami yang sama. Tapi hati dia, ni, berapi nak marah ni. Nak marah pada hak madu tu lah. Hak yang kedua tu, siapa kesudah. Sedap ke hidup gitu. Hidup takkan tenang. Jadi hidup dengan dendam. Dengan marah, ghadab. Dengan hikdun, dendam. Marah yang disimpan. Kemudian disenyap dah. Macam tak marah dah. Dia hikdun. Disimpan marah dalam hati pula. Oh tu lagi berat. Asalnya marah ni, dia muzahirkan marah. Lama-lama dia pun tak boleh nak lawan dah. Tak jadi apa dah. Dia pun senyap. Lepas tu dia tak marah dah. Dia pun simpan marah ke dalam hati. Dia panggil hikdun, dendam. Ada ni. Maka hidup dengan dendam. Siapa ke sudah. Ada yang seumpama tu. Hak agama salah lah. Hak dunia ni hidup jadi ke gitu. Kalau kata nak marah, lari tinggal suami. Dia tahan kot dah. Lari tinggal, cari suami lain lah pula. Ni tak dengan suami tu juga. Dan suami tu cerai ada isi baru. Tak pun. Lepas tu hidup gitulah. Duduk nak marah sentiasa. Kita semayang, kita puasa, kita pergi Mekah. Tapi hati kita duduk gitu. Itu dunia belaka. Cerita memang mudah. Memang cerita memang mudah. Itu hati masing-masing lah. Itu hati masing-masing. Cerita mudah belaka. Pada itu orang lelaki nak cerita lagi mudah. Yelah mudah belaka cerita. Tapi masing-masing akhirah belaka. Isteri pun akhirah, suami pun atas dunia. Tapi akhirahnya macam mana? Tanggungjawabnya macam mana? Dunia sementara kan? Isteri dunia sementara, suami dunia sementara. Nampak macam lelaki yang ada kuasa. Lelaki ada kuasa, maka hak kuasa yang lebih ni tanggungjawab dia lebih, persoalan dia lebih. Akan disoal di padang mahsyar. Tak kena gaya tersungkur di padang mahsyar. Kuasa lebih, tanggungjawab lebih, soalan lebih. Kan? Gitulah. Jadi berhadap benda poligami ni benda sama-sama dah. Tapi jadi kecoh. Lepas tu begitu begini, begitu begini. Lepas tu kalau lah hukum macam-macam. Hukum menyakiti hati isteri, hukum dia berbohong, tidak mengaku. Kena balik pula. Berbohong, tidak mengaku tu atas alasan apa? Bohong haram lah. Tu bukanlah kita pandang bagi hati. Bukanlah kita pandang bagi hati. Berbohong kerana untuk mengelakkan daripada berkelahi. Dia bohong lah. Dok, dia kata. Bohong. Haram ke? Tengoklah pula. Kenapa?
Ada masalah, ada kerana ke tak? Syarak terima tak kerana tu? Syarak terima. Untuk cari ketenangan supaya tidak berkelahi. Lepas tu sampai bila? Pandai-pandai lah. Kan pandai kan? Hebat kan? Pandai buat. Pandai cari jalan. Tapi kita yang mudah buat mengeluarkan hukum. Yang mudah mengeluarkan hukum. Oh, dusta haram. Yang cepat gitu. Yang cepat gitu. Hak kata dusta yang dibenarkan pada syarak, itu bukan dusta Piramli, bukan. Ini bukan cerita Piramli. Tapi Piramli pun pandai hukum juga. Macam cerita apa ni lah, kau kena 69 tau. Cerita Piramli juga tu, pandai hukum. Nama mana kita jahil daripada Piramli lagi? Hak warga 69 tu lah. Baru ni kecoh sekejap. Sebab saya bicara masalah dipanggil cucu tiri, tapi sebenarnya bukan cucu tiri. Sebenarnya ajnabi. Tak tahu hukum kita ni. Baik pula siput Sarawak. Dia kata syarak sah, kata siput Sarawak. Tak siput Sarawak lah. Hak kahwin dengan Piramli dalam keluarga 69 tu. Dia kata dari segi syarak, dari segi hukumnya sah. Pandai tu kan. Ni orang kita ni tak pandai. Tak kenal. Hak tu ajnabi, bukan cucu tiri. Dia kata cucu tiri. Lama beranggapan cucu tiri. Ingat baik. Cucu tiri ni berkahwin dengan pasangan yang ada cucu. Itu baru panggil cucu tiri. Berkahwin dengan pasangan yang ada cucu. Tu cucu tiri mahram. Ada ni. Adapun anak kita berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak, itu bukan cucu tiri, itu mahram. Itu ajnabi, boleh berkahwin. Ada ni. Lepas tu keluarga 69. Ayah Piramli, A.R. Tompel, bini Piramli, siput Sarawak. Anak siput Sarawak, anak tiri Piramli, akhirnya A.R. Tompel berkahwin dengan anak siput Sarawak. Cucu tiri, bukan. Itu ajnabi. Ada ni kan? Oh, tu tahu cerita tu dah. Piramli berkahwin dengan siput Sarawak. Ayah Piramli A.R. Tompel, ayah A.R. Badu. Pada ni anak siput Sarawak ni ada perempuan seorang. Jadi A.R. Tompel berkahwin dengan anak siput Sarawak. Anak siput Sarawak ni anak tiri Piramli. A.R. Tompel bukan tok tiri, berarti dia boleh berkahwin. Pada ni. Tu kata orang kita ada lebih jahil daripada Piramli lagi. Ya, sungguh ni. Dia jadi anak dia berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak. Lepas tu anak dia dengan pasangan dia tu, menantu tu duduk dengan orang tua ni. Pasangan tu ada anak dah. Kalau anak tak anak lelaki, dengan mak haji ni, mak haji kena pakai tudung sama. Kalau anak ni anak perempuan dengan ayah haji, anak perempuan ni kena pakai tudung sama. Mana ni? Apabila anak berkahwin dengan pasangan yang sudah ada anak. Tak kira lah janda ada anak ke, duda ada anak ke. Ada ni. Jadi janda ada anak, duda ada anak. Anak dia ni, kalau janda anak lelaki lah, faham lah situnya. Jadi bila anak dia berkahwin dengan pasangan sudah ada anak tiri lah kepada anak dia. Ayah haji dengan mak haji ni. Sekarang ni dia berkahwin dua orang, dia duduk rumah ayah haji dengan mak haji ni. Duduk ayah haji mak haji. Yang mana menantu dia sudah ada anak dah dengan perkahwinan terdahulu. Itu bukan mahram, itu ajnabi. Mana kalau anak tiri anak dia tu lelaki, mak haji kena pakai tudung sama. Ada ni. Sebab apa? Sebab ajnabi. Kerana ramai kita tak tahu. Ramai. Sebab saya cerita baru ni tu, ramai mai ustaz, saya lah ustaz, saya. Berapa lama dah saya mati-mati kata cucu tiri saya. Bukan cucu tiri, kata tu ajnabi, tak boleh nak bersalang. Aurah kena sentiasa jaga. Kemudian tidak boleh berdua-duaan dalam rumah tanpa ada orang lain. Ni susah belaka lah. Pandai ni. Bila nanti ayah haji, mak haji, ni uzur kemudian. Ni. Ni hak anak tiri kepada anak dia ni. Maknanya payahlah sikit jadinya. Jadi mak haji terlantar tu
kena pakai selendang sokmo. Sebab apa tu? Anak tiri anak dia lelaki tu duk pergi mari tu. Tu. Jadi mak haji ni kena pakai selendang sokmo. Mak haji terlantar dah contoh. Rumah pula rumah mak haji. Anak dia yang duduk rumah dengan mak dia. Ataupun ayah haji mak haji ni uzur gitu pang duduk rumah anak. Rumah anak tu anak dia ada anak tiri. Itu bukan cucu tiri atau ajnabi. Ada ni. Jadi hok duk terlantar tu kalau mak haji kau kena pakai tudung sentiasalah. Kalau ayah haji hok perempuan lah budak ni kena pakai tudung mudah sikit. Tapi kalau mak haji kalau anak tiri anak tu lelaki jadi pirang beli pun pandai hukumnya. Tak kita bicara bab dusta tu. Dusta ni bukan kata pirang beli, bukan, memang ada ketika syarak membenarkan untuk mengelak daripada berkelahi. Yang mudah-mudah dia menyakiti hati isteri maka berdosa. Sakit hati ni sakit hati sentiasa orang ni. Tapi sakit hati kenapa? Kerana seseorang melakukan perkara salah ke? Ada salah syarat membenarkan, tapi sakit hati. Sakit hati tak ada kena dengan hukum. Hukum dosa lah kerana isi sakit hati. Lepas tu apabila isi tanya tak mengaku pula, cakap bohong, haram pula, dosa pula. Jangan cepat gitu, jangan cepat. Tapi kalau saya cakap pun orang tak boleh nak kata. Melainkan kalau saya kahwin dua, barulah orang kata tak sedap cakap gitu, dia bini dua. Saya dah bini dua, saya kata pun orang boleh kata apa saya. Dia sungguh kalau saya bini dua cakap gitu pula orang kata lah orang semeh. Pada semeh. Orang semeh ustaz. Dia bini dua, dia cakap gitu dia semeh. Ni tak boleh semeh. Saya tak ada bini dua ni. Tak ada bini dua. Tak boleh semeh. Kita kena cermat bab hukum. Dusta tu haram, hukum asal. Kita wajib pada syarak bercakap benar, haram pada syarak bercakap dusta. Tapi ada dusta yang dibenarkan, bahkan terkadang ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Atau balik dalam kitab lah pulaknya. Cuma bicara tadinya balik pada hukum akal, rasa benar wajib pada akal. Kita ni bukan rasa ni, kita manusia biasa, benar harus pada akal. Kenapa? Akal boleh terima kalau seseorang bercakap benar, akal boleh terima kalau seseorang bercakap bohong. Tapi bercakap benar wajib pada syarak, bercakap bohong haram pada syarak. Dia gitu. Ada ni. Ada pun rasa sidik benar wajib pada akal. Dusta rasa mustahil pada akal. Ada hukum akal. Kita berpegang rasa benar, ini wajib syarak atas kita. Rasa sendiri benar wajib syarak atas rasul. Rasa sendiri amanah wajib syarak atas rasul. Rasa sendiri tabligh menyampaikan wajib syarak atas rasul. Rasa sendiri fatanah fatanah, adakah wajib syarak atas rasul fatanah? Rasa fatanah wajib pada akal. Kita berpegang rasa fatanah wajib pada syarak. Rasa fatanah tidak wajib pada syarak atas rasul, sebab fatanah cerdik bukan benda ikhtiari. Benar ikhtiari, memilih untuk bercakap benar. Amanah ikhtiari, memilih untuk amanah. Tabligh ikhtiari, memilih untuk tabligh. Fatanah ikhtiari, memilih untuk cerdik. Boleh, cerdik boleh buat, boleh pilih. Jadi fatanah bukan ikhtiari, tak ada wajib syarak atas rasul. Itu je beza sikit. Ke ikhtiari, cerdik bodoh ni ikhtiari ke? Ada orang katakan, Allah kamu ni buat gak bodoh sikit. Buat cerdik ni payah jadi. Semua kerja rasul kamu buat. Dah kamu buat cerdik, lepas tu buat bodoh sikit. Orang bodoh dia buat dah. Bodoh. Dia cerdik bukan ikhtiari, maka tidak wajib atas dia rasul cerdik. Kita berpegang rasul cerdik tu wajib syarak atas kita.
Jadi sini kata wajib ni wajib pada akal bagi segala rasul 4 perkara, 4 sifat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Kerana kita pun berpegang di akidah rasul bersifat dengan sidik, amanah, tabligh, fatanah, itu wajib syarak atas kita. Pertama, sidqun, artinya benar pada sekalian perkataan mereka itu. Maka itu segala rasul. Wallahu a'lam.